Assalamualaikum dan kita kembali lagi dalam episod yang terbaru Table Talk with Semboyan. Sembang sini baru tahu langit tinggi ke rendah. Beberapa episod yang lepas Alhamdulillah kita dapat good feedback orang kata kan. Betul. Kita interview beberapa tokoh-tokoh dan juga orang-orang yang cukup penting untuk kita tanyakan berkenaan dengan isu-isu Semasa bang. semasa. Dia real story lah bang dia cakap. Betul, banyak benda-benda yang kita belajar juga sebenarnya Betul, bang. daripada kita punya tetamu-tetamu kita. Terima kasih kepada korang yang komen, yang Dan memberi share. pendapat dan kita ambil maklum semua benda tu. Betul, bang. Kan Iman kan? Tapi hari ini kita Kanda Yusof Azmi tak bersama dengan kita hari ini. Betul. Kita Sebab dia betul. Kita doakan kesihatan Kanda insya-Allah. insya-Allah. Dan kita nak bersama dalam episod kali ini dengan seorang tetamu yang saya cukup kagum. Betul bang. Saya Saya cukup suka kagum. betul dia punya ni. Betul. Aktor dia kan. Dulu beliau dikenal sebagai seorang film star, action star. Betul. Banyak filem-filem action. Boleh digelarkan dia number one lah bang masa tu kan. Betul. Apa filem dia saya tak tengok? Gangster Celup saya tengok. Betul. Banyak lagi lah. Banyak lagi. Kan awal pembabitan beliau saya fikir dalam 2012, 2013 Betul. mungkin dalam industri seni ataupun industri layar perak ni. Tapi selepas pada tu beliau berkembang. Betul. Melangkah menjadi seorang yang dia pun ada podcast juga. Betul. Ada podcast juga. Tengah ongoing juga kan, Betul. Baru-baru ni pula dia mencetuskan fenomena. Betul. Lari 200 kilo lebih. Betul bang. Daripada tu kita 5 kilo pun tak Daripada sampai. Penang pergi KL. Betul. Aku hari tu balik raya Cina, duduk dalam kereta Penang KL pun letih tu. Betul. Dia Bawa kereta. lari. Dia lari bang. Dan kita dah bersama dengan Pablo Amirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benvido Pratodos. Tahu tak apa cakap apa tu? Bahasa Brazil. Ni yang tahu cakap bahasa Brazil. Oh ya bang. Fala português? Maksud dia apa bang? Cakap bahasa Brazil. Ingatkan pandai cakap bahasa Portugis. Dia bukan bahasa Brazil. It's like bahasa Portugis. Oh, bahasa Portugis. Brazil tu negara yang menggunakan bahasa Portugis dekat sana. Sebab saya pernah tengok podcast Abang Sul ni kan. Sebab apa memang boleh berbahasa sebab apa memang duduk kat sana. Ya, kan? boleh. Tapi sebelum kita start kita punya conversation, announce me, perkenalkan Pablo sebagai Pablo saja. No apa-apa. Saya macam tua kat sini. Kita nak santai, kita Pablo, table talk. Sebab ini table talk. So table talk, Pablo buka muka Dima. Jangan dipanggil abang, panggil Baik. Pablo. Baik. Terima kasih kerana sudi menjemput Alright. Pablo. Daniel, Dima, thank Terima you. kasih. Alright, Terima bang. kasih Pablo. Thank you, saya, bang. Rasa saya saja panggil abang sebab nak nampak diri muda. So, Pablo kena tanda untuk jadi abang kat sini. Nak nampak muda tapi Jamal lebih lebat daripada abang ni. Abang tak menentukan. Baik, kita nak kenal dulu lah dengan seorang insan yang bernama Amirul Hisham bin Muhammad Sagri. Siapakah seorang Pablo Amirul? Okay. Tinggal kat mana? Okay. Pablo Amirul ni dia lahir kat Kelantan, dibesarkan dekat Kuala Lumpur. Father ada mak, ada orang kata side daripada Kedah, father daripada side Kelantan. And then sekolah macam biasa, sekolah kerajaan. Cuma lah bila sekolah menengah tu kita ada Pablo ada terlibat dengan International School for the Program, IB program. Okay. And then that's how Pablo mendapat orang kata beasiswa pergi keluar negara. Lepas sekolah menengah, lepas sekolah menengah terus fly, study, belajar dalam International Business and Relationship. And then Seawal usia 17 tahun dah. Yes sir. Habis je ingat lagi tasawuf paper SPM, and then 2 weeks after terus fly. Kawan-kawan pun ramai tak tahu, tak ada siapa yang tahu sebab budak Yelah. Sentol Betul. keluar pergi Brazil, siapa nak percaya? Betul, Bang. bang. Apa ni poyo apa ni Betul. Brazil kan. Powernya dalam 10 orang belum tentu lagi seorang. Yes Betul. sir. So kerajaan tak hantar yang begitu cerdik, dia hantar yang sedar-sedar, maksudnya boleh ditune tak berapa nak pandai sangat dan tak berapa nak cerdik sangat. So hantar yang medium pergi untuk mewakilkan bahawa ramai student, bukan Pablo seorang je, ramai. bang. Pablo cuma kelebihan berada di sebuah negara yang Roman Catholic, maksudnya Christianity terlalu kuat, dia ada fahaman Islam kat sana. And then apatah lagi kita bahasa menjadi sempadan, barrier. And then budaya yang jauh berbeza waktu tu. Kita culture shock, Pablo culture shock, menjadi seorang atheist, menjadi orang yang
like a free thinker, to explore curiosity, membuat-buat. Betul. 17 tahun kita punya Darah masih muda bang. sifat ingin tahu tu kan, curiosity. Betul. Tinggi Betul. Yeah, I explore everything. The Christianity, the religious, the culture, the people, the food, halal haram, semua bro. Semua, kita experience. Sebab kalau kita nak tanya Pablo tentang sejarah hidup dia sebelum ni pun rasa ramai yang dah tahu. Ya, betul. Pada lepas korang mendengar Pablo dah ambil beasiswa pergi ke Yes, sir. luar Yes, negara. sir. Tapi yang saya tahu seorang diri Pablo Ya, pergi ke seorang ya, diri. ya. Dia survive kat sana. Berapa tahun Pablo dekat? Almost like 3 years. And then Pablo jelajah lagi, kita merentas, ambil masa yang, kalau kita ambil masa zaman Pablo 2012, kita naik kapal terbang daripada Malaysia to Frankfurt tu to New York, dan baru kita masuk Sao Paulo tu ambil masa lebih kurang 3 hari. 3 hari, 3 hari dulu banyak transit. Sekarang Yalah, direct betul-betul. flight. Sekarang direct. Boleh sampai dalam 1 hari 2 hari, tak ada hal. Betul. Sebab Malaysia, korang tengok maps, Brazil kat mana? Yeah. So far, it's like out of the world. Buka kejap map Jauh. Bayangkan 2003 Pablo dah keluar daripada Malaysia and explore the world, in my way, and balik bekerja dengan several industry. Ada yang daripada Halim Azmi Corporation, shipping company, they not. And then Pablo pernah kerja dekat Pos Laju. Sebelum bergelar seorang anak seni, Pablo habiskan 2 tahun setengah di Bank Negara sebagai financial Islamic finance. Okey, yang itu Muka kau rupanya lah. itu yang nak tanya tu. Itu yang nak tanya. Macam mana muka Macam mana pecah muka rumah. dia jadi kau sebab Pablo dah lalui macam-macam kan. Betul. Habis dah merantau kata seluruh across the globe lah. Kan, look dah kira-kira dah pusing satu dunia lah kan. Let's say half of the world, then Patah balik ke Malaysia. Kenapa patah balik ke Malaysia? Kenapa tak Okay, teruskan di sana? macam ni Pablo ni daripada kecil dia dah diajar oleh seorang ibu tunggal apa itu kehidupan. Dan dalam untuk sustainkan kehidupan kami anak beranak tu, ibu ada tak tahu apa kegiatan anak-anak dia sebab tu membesar di Sentol, bro. Sentol, what you expect Sentol kan? Everything was begin there, and I was from the Methodist Boys School, Mafia Boys School, MBS boss. Diorang panggil dulu Sentol, MBS paling panas zaman Pablo, zaman 80s, 90s, Masya Allah. The crime itu adalah contoh terbaik untuk diorang keluar daripada kehidupan yang apa benda kaki potek, semua Pablo buat. It's just like life yang orang kata dari situ 17 tahun bila kita pergi luar negara seorang diri, bahasa asing, tak ada orang Melayu, Walaupun Pablo dah 3 tahun 4 tahun masih rasa diri tu asing ke ataupun macam mana? Asing di bumi Allah ni ya, sentiasa asing sebab perjalanan hidup tidaklah merungut tentang obstacle ataupun halangan ataupun cabaran dalam kehidupan kamu. Kita semua ada cabaran masing-masing dalam hidup. Cuma apa yang Pablo lalu tu mungkin untuk memahami konteks bahawa Allah telah menyusun apa yang kamu punya perjalanan tu mengambil masa terlalu lama untuk Pablo faham. And then when I realise, Masya Allah, Tuhan dah, memang Allah dah susun dah semua. Cuma kadang-kadang nampak tak nampak lah. Ya, nampak tak nampak. Sebab bila dah melalui depression life, kemurungan, kita mengalami satu masa yang kita rasa macam really nobody care. Really no one around me. Really Rasa macam kosong kosong, emptiness, semua ada. And then pulang ke Malaysia. Pulang ke Malaysia sebab daripada survive bukan kerana sebab Pablo nampak macam bila orang kita keluar negara terdedah dengan budaya yang tidak sihat, dan Pablo meletakkan Pablo sebagai salah satu contoh yang dipengaruhi oleh kemodenan, civilization, ketamadunan yang begitu ke depan, melihat negara yang membangun dan tidak membangun yang belum lagi, So benda-benda ni bila Pablo tengok banyak orang-orang Melayu kita, ramai orang Malaysia bila berada di luar, menjadi satu bangsa yang we don't have the identity, man. I was alone. Pablo seorang-seorang merantau pergi sampai South America, pergi mana-mana negara. I crossed, merentasi 3 benua. We don't talk country here, we talk benua. So Pablo lalu semua tu. So bila kita lihat Pablo pernah bertembung dengan Melayu ataupun orang Malaysia yang bila dah modern, bila dah terlalu education, and then you forget where you belong. So you memandang, you prejudge your own bangsa sendiri pun ada. Pablo pernah jumpa orang yang pernah tukar PR, man. How do you feel when you change your residency punya ni? Menyesal Pablo.
Warga negara tu bukan satu benda yang sekarang sedap 5 tahun 10 tahun best lah. Lepas tu kau mesti rindu belajar, kau mesti rindu bodoh, kau mesti rindu something that you grow up, membesar daripada kecil. Betul. So dari situ Pablo melihat bahawa this kind of thing, sekiranya diorang ni bergabung, tidak akan membentuk sebuah negara yang Pablo rasa Melayu. Pablo pergi mana-mana, you're so Melayu, you're so Islamic, you're so Pablo Amiro. You know me ya Pablo Amiro, you're so da Malaya. You know, so muito perigoso. So, apa yang Pablo cakap tadi, my name is Pablo Amiro. Aku orang Melayu, aku orang Islam. Ya, aku bahaya sebab aku nak survive. Ya, bahaya because we are bahaya. Every of kita punya action, kita punya knowledge, apa saja yang kita buat selepas itu bahaya. Kalau kita salah guna, kalau Pablo salah guna apa yang Pablo ada, pengalaman ada, ya, I have my own choice juga. Pablo Amiro pun dia ada choice dia. Kalau tak diazankan oleh orang-orang terdekat dengan dia dah jadi lain, dia dah jadi the dark side punya orang. Dia tak akan fikir entertainment. But apabila kawan-kawan Pablo mengazankan Pablo tu, maksud dia, you know, tell me the direction yang best. Kadang-kadang kita perlukan orang keliling kita nak buat keputusan. Kita tak boleh buat keputusan sendiri, my man. We have to have someone yang kita boleh mendengar. Yes. Kita takkan sebetulnya diri sendiri ni betul. Bila kita ada kuasa, kita ada duit, kita ada something yang lebih better daripada orang, dari situ kita rasa setiap perkataan kita tu perlu didengari. Contoh. So that's Pablo melihat bahawa ancaman kepada bangsa Pablo, agama Pablo membuatkan I need to go back to my country. Because ada lagi penting daripada aku nak cari kelebihan dalam hidup ni. Pergi luar negara je kena sukses. Pergi luar negara je kena jadi satu ni. Itu mentaliti sekarang yang diorang berfikir kan. It's them. Itu mereka. Pablo respect. Cuma apa yang kamu punya pemikiran, kamu punya ideologi tu kalau rasa tak perlu dipraktiskan di sini, do not bring that shit here. Okay. Maksudnya lepas apa yang Pablo lalui, balik semula ke Malaysia. Sebab tapi tadi Pablo dah cakap pasal kalau tak ada sahabat-sahabat yang azan, mungkin Pablo akan mungkin hanyut ke apa. Mungkin Pablo nak share. I mean, apa yang menyebabkan okey lah macam ni lah. Bohong lah tidak melalui zaman yang orang kata kenapa kau buat benda-benda ni. Dulu ikut ni, ikut gerakan, ikut group of people, ikut orang punya ideologi, you know, want to do this kind of thing. But to me macam ni lah, Pablo, how to say this dia agak macam sensitif sikit lah. Rasanya lah, sebab ini ideologi, you know. Ini tentang, tapi satu hari tu Allah jentik. Allah jentik because sejauh mana yang Pablo boleh modernkan diri, sejauh mana yang Pablo boleh hidup dengan haram. Sejauh mana yang Pablo boleh hidup dengan gaya barat. Kalau kata orang kata is enough. Betul. So Pablo melihat macam tu. You know, I've been through a lot already. So pada Pablo, kawan-kawan yang Pablo cakap tu bukannya hidup semati dia sebelah dengan Pablo. No, they accept, menerima jatuh bangun Pablo macam mana pun diorang terima. Itu yang best dia. It's not about whatever the society do. No. The real brotherhood to me is we cry together, we blood together, and we take care of the family. Betul. Nada mais importancia la familia. Nothing more important than the family. To my family. So the family yang Pablo rasa macam paling dekat dengan Pablo berpuluh tahun still accept who am I. So kenapa Pablo tak boleh dengar apa yang diorang harapkan daripada Pablo? So daripada apa yang diorang punya expectation pada Pablo, bro, kau ada otak, kau ada ni, kenapa kau nak jadi dunia kita bro? Kau ada better tu. You got language, bro. Buat apa yang kau rasa percaya. Okay. Berkat doa ibu. Ibu ni seorang insan yang Pablo rasa my direction. Betul. My compass. My wind untuk kapal tu berlayar. Betul. So, ibu is everything. You know, apa yang berlaku dalam kehidupan Pablo. Doa ibu tu sentiasa. Kerana itulah mendengar orang-orang keliling Pablo ni, bukan mereka yang berani mati untuk Pablo. Bukan. Kerana diorang tak pernah putus asa dengan Pablo Amiro ni. Percayakan. So, I listen to them. Diorang sentiasa. Walaupun Pablo jauh terpesong ke apa pun, they still remain with me. So, this is who I keep it. Mereka masih, kawan-kawan tu masih ada lagi? Yes sir. Masih? Yes sir.
sampai sekarang kan? Yes sir. Bagus. Whatever I have, I share with them. Sebab diorang deserve. Betul. Mereka layak untuk kongsi apa yang Pablo ada. Betul. Layak. Hati, ya. Because Pablo berada di sini pun kerana kerjasama, berpasukan. In the film, kita buat film, it's not about individu. Don't talk to me like, oh nama ni yang penting, nama ni penting. No. It's a teamwork. Betul. Untuk diorang berlakon ni, ada berpuluh orang yang bekerja di sebalik nama-nama ni. Yelah. So how could you claim that is your film? Selalu Pablo cakap, I'm a part of that project. Betul. So, berbeza. Beza. Baik. Itulah orang cakap kan, 2,000 apa hijab kan. Betul. Itu yang jadinya Orang Pablo ibu Amirul paling. sekarang. Ya. Jadi kita nak bila Pablo dah balik ke Malaysia, and then Pablo start dari seorang pelakon akting. Siapa first yang invite Pablo masuk dalam industri? Ada satu brother ni, nama dia Pesot. Okey, Pesot nama dia. Kita pada Taman Tok Sini kat Sentol ni kira big name lah. Ada nama lah, ada banyak. Brother lah. Ya, brother. Dah lah dia suruh. Dia antara orang yang mengazarkan Pablo siap bagi duit tau, RM50. I remember this Pesot. If you watch this man, thank you so much. Baik brother, thank you brother Pesot. Dia bawa Pablo daripada Taman Tok Senu, naik motor LC dia anywhere. When people laugh to me bila Pablo tak boleh buat TVC punya projek, Pablo tak boleh menimbang bola, dia ada kat sana sepanjang hari daripada pagi sampai ke malam. Dahsyat lah. Tengok Pablo menimbang bola tau, tunggu dia Timbang bola. Ya, nak dapat iklan punya ni, timbang bola Honda. Tapi Pablo memang ada pengalaman lah. Memang tak ada. Memang tak main bola. Main lah, tapi menimbang juggling tu tidak lah. Kita mana dah 5 Main rendang je. paling hebat pun 5 je. Itu dah sepak tinggi dah. Tak ada masa nak timbang-timbang. So dia antara orang Itu yang first job lah. not first job. First job TVC. First job lah, TVC. Honda, dibayar not bad, 4,000, tak ada pengalaman, tak ada apa. Betul. So dari situ kerana waktu tu Pablo melalui fasa kemurungan yang my life, I become so down in my life. Okay. Like I feel like apa benda ni, belajar tinggi-tinggi ni, benda ni kerja dulu hebat-hebat, tapi Buat juga. no, I was lost. Pablo Lost lost yourself lah, sebab kira masa corporate life bullshit lah. Corporate life like where you learn to be cruel people, you learn the worst of business. You know how to play the portion, how to trick the claim, everything. Kita nak corporate. Yelah. Corporate so Pablo pun ada kesilapan, seorang muda. Pada tu ketika tu muda, bekerja dekat Bank Negara, young, and then kawan-kawan masih lagi belajar, aku dah habis belajar, dah kerja dah ni semua. So proses aliran ke arah dewasa tu terlalu drastik. Pantas lah. Pantas, tak ada sempat Macam nak mana? belajar apa pun. Tahu-tahu belajar kesilapan dalam corporate world, that's it, that's my end. And then kemurungan lah 2 tahun. Lama juga. Lama. 2 tahun Yes 2 sir. tahun tu apa buat? Habiskan duit saving lah. Habiskan duit saving. Give up on the kerja. Nak buat apa, malas nak kerja dah. Masa tu berapa tahun bekerja? I was like, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Dekat ni lah, KL lah. Yes sir, Unicef. Okay. Yes sir. Sorry, mak marah. Saya bang pernah pernah ada scene fight lah kat atas kan. Dan tu buat konten sikit lah dengan Pak Azad semua. Kita kena kaki dia kan. Punya sakit tu 2 hari tu. Jangan. Tak ada apa, jangan. Ya Allah. 2 hari. Kalau sakit. kena kaki aku mau seminggu. Saya kata aduh 2 hari kita masa kat atas tu kan. Allah. Dan dia kalau berlakon betul-betul dia bagi 200% tau, bukan 100, 200. Betul sebab tapi Pesot Pesot tu yang bawa apa belum dalam industri dia bawa lah pergi casting nama yang besar dalam industri, dan masih lagi Pesot masih ada. Masih ada lagi. Tapi Berapa umur dia bang? sekarang dah masya-Allah dah 40 lebih dah. 40 lebih tapi dah. kan kalau dengar cerita Pablo ni kan, Betul. dia macam benda rare sebab Betul bang. jarang tau kawan kita as a family yang duduk aku tengok kau Betul. macam wish. Selalu Dia benda kawan. rare tau sebenarnya kan. Dia macam biasanya family yang buat. Betul. Kalau macam abang ke adik ke kakak ke, tu benda biasa. Tapi kalau kawan yang tak ada darah daging dengan kau, yang tolong Susah kau, bang. Susah. kalau adalah sahabat-sahabat yang macam tu, jagalah dia, doakanlah untuk dia. Yes sir. Sebab orang kata bukan mudah orang nak bagi rezeki. Rezeki datang dalam macam-macam bentuk. Yes, sir. Sahabat yang baik pun rezeki kan. Betul. Bukan Jadi- sekadar duit ya bang. Betul. Baik, lepas beberapa tahun dalam Industri. industri, so
banyak sebenarnya kan filem Pablo. Alamak. Belah berpuluh orang. Alamak. Rezeki doa ibu lah. Rezeki doa ibu kan. Doa ibu. So Pablo dah jumpa direction ke ataupun masih lagi rasa macam yang Pablo cakap tadi tu macam I don't feel ke macam mana? In the industry? Dalam industri. Okay, dalam industri ni macam ni lah. Ini bukan kejayaan ataupun sebuah kejayaan yang you perlu lakukan something untuk make it better. Apa yang Pablo buat, Pablo sedar kita ada nama yang cukup-cukup makan. Pablo ada nama cukup-cukup makan. Orang kata saya tak tahu tu ada je rezeki filem, ada je semua benda yang orang kata kelebihan yang Allah bagi selain daripada kekuatan financial. Kadang-kadang kita kena sedar benda ni tak semua orang ada filem. Tak semua orang setahun boleh dapat filem, 2 tahun. Kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kan. Tak semua orang boleh dapat. Betul. So apa yang berlaku pada Pablo daripada tahun 2012, minimum 2 filem tu sentiasa ada sampai sekarang. Kadang-kadang lebih. Maksudnya every year lah. Every year is not stop. So bila melihat kelebihan di filem, dulu pernah persoalkan kenapa susah sangat nak muncul kat TV. Betul. So bila orang kata TV tak berani nak bayar kau pak sebab harga filem bla bla bla, you know, dan satu tahap tu Pablo pun dulu komen macam susah sangat TV akan tahu dia aku pelakon pergi lah semua tempat. And then I start to realise yang TV dia pun dia ada pro and con. Filem pun dia ada pro and con. Bila you main TV, you akan susah nak masuk filem dah. Sebab you dah terlalu drama TV macam tu sebab you dah terlalu jual muka you kat TV secara hari-hari setiap bulan. Filem kena faham orang nak tengok you kena pergi Pawagam. Pergi Pawagam, bayar parking dulu. Betul. Lepas tu baru beli tiket. Beli tiket kalau kena beli softcorn. Softcorn pula. Soft drink and popcorn. Betul, shop for mana? Popcorn. Ayat baru tu, softcorn. Jangan softcorn. Saya nak pergi ajak ni kedai dia minta softcorn dah tu. Betul. Di table talk kita kena sedia. Itu beza dia. You know, filem dengan TV. So bila melihat kelebihan tu, always give a good macam you guys cakap 200%. That is individu. Bila you datang as a team dalam sesuatu filem ataupun lakonan, kau akan terbawa-bawa benda tu. Daripada kemunculan sampailah where you are now. Betul. Because Pablo ada ketidakpuashati dalam industri. So ketidakpuashati ni Pablo kena buat dengan persembahan, dengan sebuah lakonan, dengan terlibat dengan filem-filem yang something supaya orang nampak nanti kita boleh dengar dia ni. Ya betul. Kita boleh dengar dia ni punya mulut sekejap. Dia ni berlakon not bad, dia ni pun nak pakai kru-kru pun dia ni not bad. So dengan ada je benda tu semua, baru Pablo akan pastikan sebagai pelakon menjadi tanggungjawab macam mana sini lain yang Pablo sebelum ni pernah muncul. Diorang pun pernah set what you should do, what you should accomplish, what is my task. Ada I dengan Bron ada task 10 tahun, ada dengan certain people, ada yang diorang nak tengok achievement. Sebab diorang nak tengok apa yang kita boleh sumbangkan. Sebab industri ni macam canvas yang colourful. Betul. So many people, so many talent yang keluar setiap hari. So macam Pablo, apa yang Pablo kena pastikan adalah pastikan sentiasa fit. You know, take care of my body. Benda ni 12 tahun. Hari-hari abang push up. Hari-hari push up. Hari-hari kita pergi. You know, ada macam pejar bang. Pejar. Pejar. Sebab ramai orang cakap, Pablo ni tak ada masa. Silap, pergi lari, begitu, begini, masuk hutan, semua tu. Yelah. Because it's a part of my process yang dibayar. Betul. 4 figure per day. Every time I dibayar untuk sebuah film. Of course, I have to look good. 12 tahun. Kena fit kan? Yes. Betul. Nak kena ada pack lah. Nak kena, it's not easy. But itu yang Pablo cakap tadi, sumbangan. So bila dah tahu kau nak jadi pelakon aksi, kau kena macam ni. Kau nak jadi pelakon ni, kau kena ada ni. So it is mewakili standard piawai tu untuk diletakkan dalam filem supaya orang lain akan main filem, kita kena berlakon macam ni, kita kena buat macam ni lah. That's it. So attitude pun juga. So bila kita tahu kita terlibat dengan filem-filem yang hebat, kita kena jagalah kita punya disiplin, kita punya ni. Pablo pernah when I was on the top of the game, ego bukan sombong. Kita fikir selalu ada job, selalu orang nak tahu aku siapa kan. Sekali lockdown, hidayah sekali dia bagi. Hidayah sekali dia bagi. Tapi itu filem apa pun tak ada kan? Tak ada. Then I realised that I waste $250,000 in my life for nothing. This tu lah Pablo dapat hidayah bahawa I'm done with this industry punya demand entertainment, you know, nightlife, godaan tu. I'm done.
Ini bukan cuci tangan dia. Kita ambil wuduk terus. Bukan cuci tangan lap dulu kan. Kita sambil wuduk kan. Cuci tangan banyak kali. Kita tengok cuci tangan. Bila aku nanti aku cuci tangan ni. Tak ada, aku ambil wuduk dia. Kemudian stop lah. Stop man. Langsung tak rasa nak terima. Ibaratkan cuci Tak tahulah Pablo, kalau dalam dunia ni siapa-siapa yang boleh steady lepas for years korang kerja keras, lepas tu korang baru sedar yang korang kehilangan $250,000 from stupid thing. Kalau tak sedar lagi, tak tahulah pada Pablo, that is my wake up call. Kira memang ubah haluan lah kira. Ubah daripada lifestyle yang suka sambung bayar kereta, bayar pakai je pasal nak image punya style, bayar tak ada milikkan, stupid. Pergi enjoy every night, every ni, pergi sana, pergi sini, dah berapa puluh ribu habis, stupid. Pergi tu, pergi ni, spend kat kawan, bagi pinjam, spend another. So that's all money gone. So dari situ yang Pablo rasakan, okay lah, enough lah. Aku nak cari ketenangan, like you say, apa lagi yang kosong dari segi of course kita ni orang sini, kita need challenge, we need to go further. Macam dululah Pablo buat Police Evo, bertahun kena sabar dengan Jimbo tu, orang kata Jimbo, aku takkan jahat je, aku boleh buat something else ni. And then came out with the Air Force. So complete protagonist, antagonist. So dah ada dah orang kata, macam mana kalau Pablo berlakon baru, baik-baik sikit, kau tengok Air Force dia, kau tengok ni. Kalau jahat, kau tengok Police Evo dia. Dah ada dia punya reference. So enough untuk Malaysia, go. Polivo memang jahat tu. Saya tengok abang time tu memang rasa geram tu. Thanks to Saizi Sen. Thanks to Gas Abu Bakar, thanks to Joel So, thanks to Gayatri for Discover Me. That was my film yang ke-11. Time tu dulu Pablo banyak filem pasal jadi orang jahat. Kelebihan jahat tu. Muka dia memang kurang jahat. Sebab berkarakter kan. Pablo tu dia berkarakter. Kalau sarung baju apa tu, karakter tu jadilah. Itu salah satu lah. Tapi salah satu yang utamanya, siapa tak nak jadi hero? Kau mesti nak jadi hero, betul tak Dina? Betul kan? Tapi kalau kita terpaksa beratur, berkilo, sedangkan jadi jahat tu berapa puluh biter je, kenapa jadi jahat? Betul. Sebab remember, ini yang Pablo belajar. Sebagai orang seni, macam mana I practice a little bit of my knowledge dalam international business and relationship, because myself as a product, betul. Myself as a business, myself as a boss, myself as a staff, myself as the executor, pelaksanaan pun myself. So penting untuk kita bring product. Myself is a product. So buat apa? Tahu macam mana jadi pelakon, berguru dengan orang. Every of my film, saya punya acting coach. Pablo tak seorang-seorang, because I'm stupid, I don't know how to draft my acting yet. I just tahu dapat skrip, jumpa director, debriefing, and I do it. So maknanya tak ada originality. Originality itu apabila kamu mampu untuk mendraftkan karakter kamu, draftkan how the way you want to play it. All this time Pablo sangat bertuah kerana ada orang yang guide Pablo dalam filem dengan baik. Dari seorang pengarah, daripada penerbit kepada rakan lakon. This is the people yang membantu Pablo. So all this knowledge yang kita dapat, kita praktiskan supaya orang-orang generasi baru tak payah nak gila punya laluan. Sekarang zaman dah berubah. Kita kena be smart in the digital world. Betul. Sampai bila kita nak angkat parang semua, sedangkan benda boleh kita betok, selesaikan. Happy, shake hand, peluk lah. Rasa macam tengok dia berlakon. Saya kata kat abang, jumpa depan-depan pun memang karakter dia gitu. Saya dah jumpa 4-5 kali bang itu. Just be myself, man. Tapi setakat ni saya dengar Pablo punya cerita, apa yang you explain kan, adakah industri seni ni benda yang you minat ataupun you accidentally masuk? Maksud dia, macam contohlah, kalau macam saya memang daripada kecil saya minat untuk berkomedi, untuk bernyanyi, untuk berteater, tu minat saya. Tapi kalau macam Pablo, adakah you minat ataupun you accidentally masuk dalam? It was my birthday, solat subuh for the first time. Pablo lepas subuh tanda tangan accidentally came out from my mouth. Ya Allah, itu kau berikan aku satu pekerjaan yang aku berani mati, dan aku akan pertaruhkan semuanya untuk benda tu je, untuk kebaikan. Aku nak berlakon. Came out of nowhere. So then, actually, let's talk about this. Pablo bukan seorang yang begitu beriman, begitu
layak untuk digelar seorang Muslim yang sejati. All I have is the basic of Islam. That means I bersyahadah. I still remember my creator. Cumanya aliran, laluan yang Pablo pergi je salah. Sebab itu adalah ukur jalan dia lah. Ya, Allah yang susun. Pablo tak faham time tu. Tapi di sebalik apa yang Pablo alami iaitu, I thought bila Pablo ni seorang free thinker, atheist yang tak ada pegangan agama tu, that's the light. I dah potong relationship dengan Allah. Rupanya tak. Masa Pablo pernah sangkut dekat Dubai, waktu tu sangkut kat Dubai kat airport for a week, seminggu lebih duduk kat airport Dubai je bro. Every day, siang malam. Tak tahu ada masjid depan tu. Allah nak tunjuk hari Jumaat, dapat dengar azan for the first time after a years, tak pernah dengar. Padahal Dubai punya masjid kalau you pergi depan-depan airport tu je. Every day Pablo bisa rokok semua, tunggu flight kita semua kan. Tak pernah dengar azan bro. One day when I was in the end, orang kata bukanlah di hujung jalan, tidak, di persimpangan jalan mana aku nak ikut ni, solat, I minta Allah doa, aku nak balik, I'm done, aku nak dah travel, I'm done, aku nak balik. Allah perkenankan. The next day, itu yang Pablo cakap, mujizat betul. Keajaiban. Mujizat Allah yang Pablo nampak ketika itu. Selesai solat, the next day tu terus balik Malaysia dah. Hamba Allah seorang Arab ni belikan tiket penerbangan business class for the Emirates and send me home without any money. Allah punya tu susah Pablo nak explain. Pendek cerita, orang Arab muncul dengan ni. Tapi masa tu buat apa bang kat Abu Dhabi? On the way balik daripada Brazil. Okay. I was travel for the 3 region. Okay. So daripada situ Dubai masuk Dakar masuk Bangkok baru balik ke Malaysia. Okay. Yeah. So bila Pablo sedar, first mujizat. The second mujizat adalah tadi yang solat subuh tu dapat jadi pelakon. Second mujizat. So what is the third mujizat yang berlaku pada Pablo, yang Pablo pernah alami, menggeparkan dengan fahaman yang tu. That is the third. Okay. So I was sedar yang Allah tu melindungi guide Pablo. So that's what I believe. Tapi dia take time dan dia lalui cara yang tak best. Untuk kau sedar, dia bukan macam kau pergi kelas kafar, kau pergi dengar taklimat, kau pergi dengan syarahan ke agama. No. You learn from the hard way. Then I realize Allah is real man. For real. Baik. Luar biasa. Baik, situ yang buatkan sekalian berubah kan? Yes sir. Baik. Tadi Pablo cakap pasal yang ketiga tu. Tentang yang satu lagi tu. Kan? Dan blok seterusnya kita nak bicara tentang milah Abraham. We going now We going now. Tak ada punya muka macam. Sebab milah Abraham ni, saya to be honest lah, saya tak berapa aware. Tapi memang ada dengar juga tentang ajaran ini, tapi tak adalah secara fundamental ni saya pun tak tahu. Betul. Tapi orang yang boleh kita tanya, orang yang boleh kita minta pendapat adalah Pablo Amiro. Betul. So kita akan dapat tahu lebih banyak nanti tentang milah Abraham dengan Pablo Amiro. Kembalinya kita dalam Table Talk with Semboyan. Cerita baru tahu langit tinggi ke rendah.